Jadi berdasarkan yang telah kita dengar, jadi mazhab Syafi'i, lepas tu mujtahidnya ada tarafnya. Jadi akan ada sebahagian yang mendakwa tak perlulah susah kan, nak kena sampai mujtahid dan sebagainya. Kan kita sudah diakui bahawa kitab Bukhari, Sahih Bukhari itu sudah diakui sebagai kitab paling sahih. Jadi dalam tu pun dah ada dalil berkaitan dengan amal, tafsir, ada kaitan dengan akidah. Jadi cukup kita pegang dengan Sahih Bukhari sebagai mazhab kita. Tak perlulah mazhab Syafi'i pun dah ada, orang kata ada dalil dhaif. Mazhab Maliki tu ada dalil dhaif yang dipegang. Apatah lagi mazhab Hambali. Jadi tak perlu yang tu. Cukup mazhab Sahih Bukhari sahaja. Sebab memang dah sahih. Itu pun dah diakui semua. Macam mana? Jadi nampaknya orang cakap macam tu saya nampak lah lebih pandai pada Imam Bukhari. Lebih lagi. Lebih dia. Sebab apa? Mungkin dia tu tak belajar betul-betul lagi talaqi musyafahah kitab Bukhari dengan syekh yang betul-betul memahami Bukhari. Sebab tu dia berani dia kata begitu. Kalau orang dah belajar betul-betul, orang tu tak berani kata begitu. Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi tak akan kata begitu sebab dia dah faham, dah pandai. Jadi dalam kitab Bukhari, uslub Imam Bukhari ni, dia akan bawa terjematul bab, tajuk bab di atas hadis bab tu. Tajuk itulah merupakan ijtihad dia. Itulah ulama kata fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fiqh ijtihad Imam Bukhari besarlah pada terjematul bab, tajuk bab tu. Apa yang sebut dalam terjematul bab tu, itulah ijtihad Imam Bukhari. Hadis yang ada di bawah hadis bab tu dalil bagi ijtihad Imam Bukhari. Maksudnya apa yang sebut dalam terjematul bab mesti ada dalam hadis. Kalau terjematul bab tu dah sebut satu hukum, bila tengok dalam hadis berkaitan dengan hukum tu tidak ada. Kalau jumpa macam tu, apa kita nak kata? Imam Bukhari juga bawa hukum, tidak ada dalil. Dalam Sahih Bukhari tak ada tajuk saja. Ada tajuk, ada hadis di bawah. Tapi kita tengok apa yang sebut dalam tajuk tu sebagai ijtihad Imam Bukhari tu, terkadang tidak jumpa dalam hadis tu. Kalau jumpa hadis seperti itu, keadaan terjematul bab tu, satu bab tu macam tu, apa kita patut kata di situ? Imam Bukhari pun bawa hukum, tak ada dalil. Itu lagi hebat kita. Lebih kita. Imam Bukhari, sahih dah pun kita boleh kritik lagi. Macam tu kah? Itu bukan Imam Bukhari bawa hukum tanpa dalil. Kita yang tak faham uslub Bukhari itu. Daripada kejahilan kita nampak Imam Bukhari salah. Sebenarnya Imam Bukhari tak salah. Begitu juga kita nampak tak betul ijtihad Imam Syafi'i, Imam Pak Mazhab. Bukan ijtihad Imam Mazhab tu tak betul. Kejahilan kita. Jadi kita tak mau mengaku kejahilan kita. Takut orang nampak kejahilan kita. Kita pun kata jangan ikut imam, ikut Quran Sunnah. Habis, selesai. Sepatut di situ kita kena bagi faham apa punca sebenar jadi begini. Bila sendiri tak pandai, bawalah cara tu. Jadi kita kembali pada Bukhari tadi. Bila Imam Bukhari dia tulis terjematul bab, di bawah tu dalam hadis tidak jumpa apa yang dia sebut dalam terjematul bab tu. Caranya di situ, uslub Imam Bukhari ialah memang ada hadis yang dia ijtihad hukum tu, tapi dia tidak masuk dalam bab tu. Sebab ijtihad, sebab penerimaan hadis Imam Bukhari. Syarat-syarat menerima hadis daripada Imam Bukhari ni lebih ketat daripada imam lain. Misal kata hadis tu dah sahih, Imam Muslim sanggup mau masuk dalam Sahih Muslim. Imam Abu Dawud boleh masuk, Imam Tirmizi boleh masuk dalam kitab mereka. Sampai Imam Tirmizi kata hadza hadisun sahihun. Tapi Imam Bukhari tak mau masuk lagi dalam Sahih Bukhari dia. Sebab tidak menepati dengan syarat ketat dia.
Walaupun dia tidak mau masuk dalam Sahih Bukhari, dia tidak tolak hadis tu, tidak nafi hadis tu. Tetap dia ijtihad juga hukum daripada hadis tu. Jadi daripada terjematul bab sani, dia isyarat kepada hadis tu. Hadis tu duduk mana? Muhaddisin dah cari. Kalau kita cari takut tak jumpa, muhaddisin tolong cari dah dulu lagi. Kena terima kasih pada muhaddisin tu. Mereka dah cari, mereka dah sebut hadis ijtihad hukum ni ada dalam Musnad Ahmad. Ada dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, ada dalam kitab Mu'jam Tabrani, dalam kitab-kitab hadis lain, ada banyak lagi. Dalam tu ada. Jadi, kesimpulannya, cara Imam Bukhari tadi, kita dapati Imam Bukhari juga beramal dan berhujjah dengan hadis-hadis yang dia sendiri tak mau masuk dalam Sahih Bukhari, ada dalam kitab hadis lain. Kenapa kita pula nak kata kita mau hadis Sahih Bukhari saja cukup dengan Sahih Bukhari, tak perlu kitab lain. Imam Bukhari pula tak cukup dengan Sahih Bukhari dia saja. Dia terpaksa ijtihad daripada hadis-hadis yang duduk dalam kitab lain. Sebab dia tidak mau masuk dalam Sahih Bukhari dia kerana tidak menepati dengan syarat ketat dia. Jadi mereka kata depan kita dah ada Bukhari, hadis sahih, semua bab ada. Tak cukup ke? Kenapa kita nak amal hadis lain? Hasan ke, dhaif ke? Kalau kira cukup macam tu, perkataan yang mereka kata sani sepatutnya Imam Bukhari lah kata dulu. Sebab apa? Ketika Imam Tirmizi nak membukukan Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi apa saja ada masalah, illa hadis, sanad hadis, perawi, apa masalah semua ni, kalau dia sendiri tak mampu nak selesai, dia rujuk kepada Imam Bukhari. Sebab tu guru dia. Sebab tu dalam Sunan Tirmizi kita jumpa banyak qala Abu Isa sa'altu Muhammadan. Abu Isa gelaran Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata, aku tanya Muhammad. Muhammad Rasulullah ke? Sebab dia tak faham, dia pun dalam mimpi ke, mimpi Rasulullah mai, dia tanya, macam tu ke? Tidak. Muhammad maksud di situ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dia rujuk pada tu guru dia, dia tanya. Imam Bukhari tolong jawab. Dia pun tulis qala Muhammadun, Muhammad jawab kata gini. Masa tu kalaulah Imam Bukhari dah ada fikiran macam kita sekarang. Hadis Bukhari masa tu dah siap, kitab Bukhari dah ada. Kalau Imam Bukhari juga ada fikiran macam kita sekarang ni, patutnya Imam Bukhari kata pada Imam Tirmizi, wahai Abu Isa anak murid aku, kitab Bukhari aku dah ada, hadis sahih ada semua cukup dalam tu. Kenapa kau sibuk sangat nak buat kitab Sunan Tirmizi kau tu? Dalam kitab Sunan Tirmizi kau tu hadis dhaif kau masuk, hadis daripada rawi majhul pun ada, macam-macam illah ada. Kau sendiri tak boleh selesai duk tanya aku pun dah letih duk jawab ni. Bolah, Kelantan kata bolah, cukuplah. Tak payahlah buku tu. Cukuplah Bukhari aku ni. Patut Imam Bukhari lah jawab begitu dulu. Tapi Imam Bukhari tidak sempit fikiran macam kita sekarang. Jadi yang duk jawab begitu sempit fikiran. Kalau dia tu mahir ilmu hadis, faham semua keadaan muhaddisin, mujtahidin, dia tidak akan kata begitu. Jadi ini satu ajaran sesat. Duk ajar kepada umat Islam. Terseleweng dah. Seleweng daripada ajaran sebenar. Itulah berlaku sekarang.